Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kami punya poster, iaitu kes rasuah yang terbongkar di Bank Laos PDR. Jadi kronologi kes ini bermula pada tahun 2024. Bank Pusat memang sudah mula menyiasat kes-kes rasuah yang ada sebelum ni, dan sepanjang tahun 2024 Bank Laos telah mendedahkan 21 kes rasuah yang baru yang melibatkan kerugian sebanyak 1,599,09 juta KIP. Jadi dari situ maka tindakan tata tertib dikenakan secara besar-besaran. Terdapat 3 pegawai yang digantung tugas dan sebanyak 167 kaki tangan telah dikenakan tindakan tata tertib. Dan pada Jun 2025, Laos punya pemangku gubernur iaitu Watana Dalaloi mengadakan mesyuarat kerja pemeriksaan di Vientiane, dan secara rasminya beliau mendedahkan segala penemuan kes rasuah ini kepada umum. Jadi pada kes ini, akibat kes ini, Bank Pusat telah melaksanakan langkah-langkah pemantauan yang lebih ketat dan mendapatkan kerjasama daripada pihak berkuasa pemeriksaan negeri untuk kuatkuasakan undang-undang anti rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amirul Syafiq bin Mat Fakarudin dengan nombor matriks BB25110895 akan menerangkan tajuk berkaitan dengan impak politik yang berikutan dengan kes rasuah yang terbongkar di Bank Lao PDR Laos. Dari sudut politik, pendedahan ini telah menimbulkan keraguan terhadap keikhlasan dan keberkesanan usaha kerajaan. Perkara ini begitu serius sehingga ia telah menghalang pelaburan asing yang penting untuk pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di negara Laos yang mempunyai kiraan penduduk sekitar 7.5 juta orang. Menurut Kampat Pumatat, Presiden pihak berkuasa pemeriksaan negeri telah mengakui masalah tersebut dan menyifatkan usaha pemeriksaan sebagai langkah utama bagi kerajaan dan parti. Namun begitu, rakyat telah menganggap bahawa janji tersebut kedengaran kosong. Perkara ini sekaligus telah membuat rakyat hilang kepercayaan terhadap pemerintah dan pegawai-pegawai atasan. Di samping itu, menurut laporan SIA, hampir 3,700 ahli Parti Revolusi Rakyat Lao yang memerintah telah dikenakan tindakan tata tertib, termasuk 2019 pengusiran dan 154 pertuduhan jenayah. SIA juga mendedahkan bahawa 1,119 individu termasuk 127 pekerja kerajaan terlibat dalam pembalakan haram dan perdagangan kayu balak. Sejak 2016, pihak berkuasa telah merampas 300,000 meter padu kayu balak yang ditebang secara haram bernilai kira-kira USD 127 juta. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Diana Syuhada binti Mas Hendra, memegang nombor metrik BT24110698. Hari ini saya akan membentangkan impak sosial bagi poster KIAR Seksyen 8, Kumpulan Cahaya. Impak sosial kes rasuah menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap institusi perbankan merosot. Nilai integriti dan kejujuran dalam masyarakat semakin terhakis. Sikap curiga serta ketidakpercayaan antara individu juga meningkat. Reputasi negara tercemar di peringkat antarabangsa. Antara aspek yang terkesan ialah dari segi ekonomi. Yang pertama, berlakunya kejatuhan nilai mata wang KIP, itu nilai mata wang negara Laos, dan ini akan menyebabkan inflasi berlaku, dan yang akan terkesan adalah rakyat dan negara itu sendiri. Ketidakseimbangan ini berlaku disebabkan ada dana yang lesap, menyebabkan banyak perkara yang terganggu. Jadi salah satunya yang akan berlaku adalah gaji lambat dapat atau pembuangan pekerja sebab kekurangan dana, dan harga barang naik. Bukan itu sahaja, penambahbaikan infrastruktur juga turut terkendala. Selain itu, kontrak-kontrak yang melibatkan dana besar juga diberikan kepada golongan elit, sebabkan negara itu sendiri diorang kekurangan dana dan tidak mampu untuk menjalankan projek-projek tersebut, apa-apa projek lah. Maka disitulah keuntungan dikaut oleh para elit dan bukan untuk negara, malah ke arah persediaan. Dalam kata lain, pihak swasta lah yang dapat untung. Jadi ini telah menunjukkan satu image buruk
pada negara Laos kerana hilang kemampuan untuk menampung negara sendiri. So, dalam hal ini terdapat akta yang terlibat yang berkait dengan kes rasuah. Yang menurut Dekri Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos di bawah kategori tindakan dan hukuman sektor awam, kesalahan tidak serius tetapi enggan mengaku, artikel 33, pelaku wajib memulangkan harta secara penuh dan tertakluk kepada hukuman tata tertib, termasuk dikritik secara terbuka, disekat kenaikan pangkat atau gaji, diturunkan pangkat atau dipecat serta merta. Sebagai contoh dalam kes rasuah di Laos yang melibatkan 1.5 bilion, terdapat 3 pegawai yang digantung tugas dan 167 individu dikenakan tindakan disiplin. Jadi secara keseluruhan, janganlah kita lakukan rasuah yang melibatkan dia memberi kesan kepada semua pihak, dan yang kena pun kita juga. So, jangan buat rasuah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akmal Dinish bin Muhammad Yusuf dengan nombor metrik BQ25160231. Hari ini saya ingin membentangkan berkenaan impak untuk agama dalam kes yang terbongkar di Laos, khususnya melalui 2 aspek, iaitu agama sebagai benteng moral dan juga kepimpinan berwibawa. Pertama, agama sebagai benteng moral. Agama berfungsi sebagai panduan hidup yang membentuk sikap dan tingkah laku individu. Semua agama menekankan nilai kejujuran, amanah dan integriti. Konsep dosa dan pahala mengingatkan kita bahawa setiap perbuatan akan mendapat balasan, sama ada baik atau buruk. Justru, kesedaran rohani ini menjadi penghalang kepada amanan rasuah. Pendidikan rohani melalui ceramah, kuliah dan penghayatan nilai agama pula membentuk jiwa yang bersih daripada sifat tamak. Apabila nilai agama diterapkan dalam organisasi seperti bank, ia melahirkan budaya kerja berintegriti dan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap institusi kewangan. Dan seterusnya, yang kedua, berkaitan dengan kepimpinan berwibawa. Pemimpin yang berpegang teguh pada prinsip agama akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, menolak segala bentuk penyelewengan dan menjadi teladan kepada pekerja bawahan. Kepimpinan berwibawa bukan sahaja memastikan organisasi bebas daripada rasuah, tetapi juga menyumbang kepada kestabilan ekonomi dan reputasi baik di mata dunia. Apabila pemimpin menunjuk contoh teladan, pekerja bawahan akan terdorong untuk mengekalkan integriti sekaligus membentuk budaya kerja yang kukuh dan beretika. Kesimpulannya, agama bukan sekadar panduan spiritual, tetapi juga mekanisme sosial yang mampu mencegah rasuah daripada berleluasa. Dengan menjadikan agama sebagai benteng moral dan melahirkan kepimpinan berwibawa, kita dapat memastikan sistem kewangan dan organisasi berfungsi dengan penuh integriti, telus dan bertanggungjawab. Nama saya ialah Priti Gwen Anadria Hukum, nombor metrik BP25110298. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang impak kes rasuah ini terhadap individu. Impak yang pertama adalah kes rasuah ini telah memberi kesan kepada keupayaan ekonomi individu. Hal ini kerana ketirisan dana bantuan telah menyebabkan penyekatan bantuan kewangan untuk usahawan kecil dan juga komuniti petani luar bandar. Oleh itu, hal ini juga menyebabkan kegagalan operasi perniagaan kecil dan pertanian mikro juga terjejas. Impak yang kedua adalah tekanan psikologi dan sosial yang berat kepada individu yang bekerja dalam sektor perbankan. Hal ini kerana
terdapat 167 kaki tangan yang telah dikenakan tindakan tata tertib, hilang pekerjaan dan juga sumber sara diri yang mendadak. Oleh itu, hal ini telah mewujudkan suasana kerja yang toksik dengan terdapat rasa syak wasangka, trauma dan juga ketakutan dalam kaki tangan perbankan yang sedia ada. Impak yang ketiga adalah peningkatan kos sara hidup yang mendadak akibat susut nilai mata wang juga telah membebankan individu. Hal ini kerana nilai mata wang yang jatuh akibat rasa kewangan yang terjejas dan pelabur asing juga hilang keyakinan untuk melabur di sesuatu syarikat di negara tersebut. Impak yang keempat adalah prosedur perbankan yang rumit dalam perkhidmatan kewangan juga menyukarkan urusan harian individu. Oleh itu, sebarang prosedur transaksi dan pembukaan akaun juga menjadi rumit bagi individu biasa yang tidak bersalah akibat syarat yang ketat dan menyusahkan. Maka dengan itu, penduduk luar bandar juga berasa tersisih daripada sistem kewangan formal kerana mereka tidak tahu tentang prosedur terbaru yang dilaksanakan. Untuk impak yang terakhir adalah kemerosotan peluang pekerjaan yang menjejaskan masa depan individu, terutamanya graduan universiti dan juga golongan pencari pekerja. Hal ini kerana berlaku pembekuan pengambilan pekerja disebabkan bank hanya mengecilkan skala operasi dengan membekukan jawatan baru bagi menampung kerugian yang telah berlaku. Oleh itu, pengangguran meningkat dan juga beribu-ribu graduan muda yang dalam bidang perbankan juga kehilangan peluang untuk memulakan kerjaya mereka. Nama saya Nurhaidatul Nabila binti Abdul Said, BP 25110071 dan saya akan membentangkan implikasi terhadap kekeluargaan kesan daripada rasuah. Antara implikasi yang ketara adalah peningkatan tekanan emosi yang terjadi dalam sesebuah keluarga yang terlibat dalam kes penyelewengan. Tekanan emosi yang diterima hasil daripada kegiatan penyelewengan tersebut telah meninggalkan kesan negatif terhadap keharmonian sesebuah keluarga kerana imej dan maruah mereka yang sudah tercalar. Ketegangan dalam hubungan menyebabkan reaksi emosional berantai, iaitu dikenali sebagai kesan domino di mana gangguan emosi seseorang individu dalam sebuah keluarga akan mencetuskan ketegangan lalu mewujudkan kitaran toksik dalam rumah tangga. Selain daripada itu, perilaku negatif ini juga mampu memberikan kesan negatif terhadap perkembangan kanak-kanak dalam aspek moral dan juga pemahaman. Penglibatan ibu bapa dalam kes penyelewengan rasuah ini akan meninggalkan kesan negatif terhadap kefahaman kanak-kanak mereka serta menimbulkan kekeliruan dalam menentukan baik dan buruk sesuatu tindakan tersebut. Secara tidak langsung, kanak-kanak yang berdedah lebih awal kepada perilaku tersebut akan menghadapi cabaran dalam menghindari perbuatan rasuah apabila menjejaki ke alam dewasa. Maka, ibu bapa memegang peranan yang penting dalam memberikan contoh yang baik untuk membantu pemahaman dan pembangunan kanak-kanak yang seimbang dalam aspek penerapan nilai murni dan etika. Di samping itu, implikasi lain yang memberikan kesan negatif terhadap aspek kekeluargaan adalah peningkatan kos sara hidup. Pada masa kini, kos sara hidup yang semakin meningkat disebabkan tekanan pada harga barangan dan perkhidmatan disebabkan oleh peperangan yang berlaku di Asia Barat telah menjejaskan kestabilan ekonomi. Tambahan pula, jika ada ahli keluarga yang merupakan tulang belakang pendapatan terjebak dalam skandal rasuah, hasil pencarian mereka sekeluarga adalah bagaikan telur di hujung tanduk, di mana risiko kehilangan sumber pendapatan sekiranya berlakunya pewujudan jawatan dan juga kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan. Kesannya, kelangsungan hidup sekeluarga akan terkesan dengan beban ekonomi yang harus dipikul sekaligus kos keperluan hidup yang semakin meningkat.
Kesimpulannya, kes rasuah di Bank of the Law PDR menunjukkan bahawa rasuah bukan sekadar kesalahan individu, tetapi masalah yang memberi kesan besar kepada negara dan masyarakat. Rasuah menjejaskan kestabilan ekonomi, melemahkan kepercayaan terhadap institusi kerajaan dan kewangan serta menghakis nilai integriti dalam kalangan rakyat. Selain itu, ia turut memberi kesan negatif kepada individu dan keluarga yang terlibat melalui tekanan sosial, kehilangan reputasi dan ketidakstabilan kehidupan. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang yang tegas, sistem tadbir urus yang telus dan pendidikan integriti perlu diperkukuh bagi membanteras rasuah serta menjamin pembangunan negara yang mapan.